Ogos 1945, pesawat pengebom Enola Gay telah menjatuhkan bom atom di daerah Hiroshima sekitar 8.15 minit pagi. Akibatnya, hampir keseluruhan bandar dilitupi dengan kesan radioaktif yang sangat mengerikan. Mereka yang terselamat mengalami masalah demam panas, muntah dan cirit-birit. Ketika kerajaan Jepun menguasai tanah Melayu, mereka telah memilih beberapa pemuda dalam kalangan bangsa Melayu untuk menyambung pengajian di Jepun. Antaranya ialah Abdul Razak Abdul Hamid yang mempelajari segala aspek keselamatan di Institut Pelajar Antarabangsa. Latihan ini diterapkan kepada semua pelajar yang telah terpilih untuk menghadapi ancaman dan kecemasan. Antara salah satu latihan adalah pelajar harus mendengar dan meneliti bunyi semboyan udara sebagai tanda terawal kecemasan. Tragedi bom atom Hiroshima berlaku tanpa sebarang amaran. Tiada bunyi semboyan dan amaran dikeluarkan kerana peristiwa ini adalah salah satu taktik tentera Amerika Syarikat. Abdul Razak 19 tahun ketika itu yang berasal dari Pulau Pinang mendapat tajaan dalam kursus ijazah pendidikan di Universiti Hiroshima Bun. Di sana, Abdul Razak bersama dengan sahabat karibnya Nik Yusuf Nik Ali yang berasal dari Kelantan dan Syed Omar Muhammad Al-Sagof yang berasal dari Johor. Bagi mereka bertiga, Hiroshima adalah sebuah bandar yang tenang walaupun banyak ancaman serta amaran kecemasan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Malah pernah terdetik di fikiran mereka bertiga dengan ancaman bom atom Amerika Syarikat kerana mereka sering melihat pesawat P-29 milik tentera Amerika Syarikat berlekar di ruang udara. Suasana makin panik ketika seluruh penduduk di Hiroshima mendapat ribuan keping kertas yang memberi amaran kepada kerajaan Jepun untuk menyerah kalah. Pada awal pagi 6 Ogos 1945, kerajaan Jepun acap kali memberi amaran semboyan udara memaksa penduduk di Hiroshima menyorok di lubang-lubang perlindungan, namun tiada apa yang berlaku. Apabila jam menunjukkan waktu 8 pagi, semboyan amaran berbunyi lagi sekali dan memaksa penduduk bersembunyi, namun tiada apa-apa yang terjadi. Oleh sebab itu, seluruh penduduk dibenarkan keluar dari tempat perlindungan dan menjalani aktiviti harian seperti biasa. Selepas 15 minit, Abdul Razak mendengar bunyi dentuman yang kuat yang merupakan letupan 43 saat itu telah memusnahkan keseluruhan bandar terbabit. Ketika itu, Abdul Razak berada di kelas pengajian terus pengsan. Beberapa minit kemudian, Abdul Razak tersedar kerana jeritan manusia yang kelam kabut menyelamatkan diri sendiri. Abdul Razak melihat keadaan sekeliling yang telah musnah dihancurkan oleh bom. Seorang pensyarah yang terselamat mengarahkan Abdul Razak untuk pergi ke blok asrama. Tetapi kebakaran mula merebak dan ketika inilah Abdul Razak terserempak dengan Nik Yusuf buat kali terakhir. Selepas itu, Abdul Razak menemui Syed Omar yang masih bingung merenung keluar bangunan universiti memerhatikan perubahan yang berlaku. Mereka yang terselamat membentuk kumpulan 13 orang untuk mendapatkan sebuah rakit kecil. Dengan rakit itu, mereka berpaut dan menelusuri sungai dan sampai ke satu tapak yang selamat. Beberapa orang yang mencedok air sungai kerana haus, namun satu persatu daripada mereka mati di tapak itu. Ketika itu, barulah Abdul Razak sedar air sungai tersebut telah tercemar. Keesokan harinya, barulah petugas perubatan Jepun datang memberikan bantuan. Setibanya di hospital, Abdul Razak mula mencari Nik Yusuf, namun gagal. Sehubungan itu, tiada siapa yang tahu apa yang telah terjadi kepada Nik Yusuf. Namun, ada beberapa saksi melihat Nik Yusuf berjalan ke sebuah stesen kereta api pada 7 Ogos meminta bantuan kepada seorang individu lain yang dipercayai adiknya. Saksi mengatakan wajah Nik Yusuf mula membengkak dan bertukar kehitaman. Malah, ada juga yang mengatakan mereka sempat memberikan Nik Yusuf minuman sebelum dia meninggal dunia berdekatan stesen kereta api. Di dalam sebuah rekod rasmi sebuah tokong, mayat Nik Yusuf telah disempurnakan dengan cara dibakar, kemudian diletakkan di dalam sebuah kotak serta diserahkan kepada sebuah tokong selepas tiada pihak hadir menuntut abunya. Susulan itu, abu Nik Yusuf disemadikan di tokong Shinto bernama Tokong Kauzen dan ianya kekal sehingga ke hari ini. Pada 1965, beberapa wakil komuniti Muslim telah melakukan upacara pengubumian dan dibina satu pusara tanda bercorak Islam sebagai penanda pusara Allahyarham Nik Yusuf. Berbeza dengan nasib Syed Omar Muhammad Al-Sagof, dia hanya menunjukkan tanda-tanda terkena radiasi setelah 3 minggu
risiko letupan berlaku. Pada 25 Ogos 1945, Syed dan Abdul Razak menaiki kereta api bersama untuk mendapatkan rawatan disediakan kerajaan Jepun di Tokyo. Semasa dalam perjalanan, Syed Omar ada mengaku rasa sejuk dan tidak bermaya. Jelas Syed Omar, dia akan berhenti di Kyoto untuk bertemu dengan rakannya serta menyuruh Abdul Razak meneruskan perjalanan ke Tokyo yang memakan masa hampir 5 hari lagi. Di Kyoto, Syed Omar mengetahui keadaan dirinya semakin teruk dan mengalami keracunan darah. Pada 5 September 1945, setelah hampir sebulan tragedi bom atom Hiroshima, Syed Omar disahkan meninggal dunia. Nasib Abdul Razak sangatlah baik apabila dia selamat menjalani rawatan susulan untuk mengurangi kadar radiasi di dalam tubuhnya sehingga diisytiharkan bebas radiasi sepenuhnya. Setelah selesai menjalani rawatan, Abdul Razak pulang ke tanah air dan menyambung pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris untuk menjadi seorang pendidik. Difahamkan asbab kebolehannya untuk bertutur dalam bahasa Jepun dan bidang pendidikan melayakkan beliau diangkat sebagai seorang profesor. Bukan itu sahaja, Abdul Razak menjadi salah seorang penggerak utama Dasar Pandang ke Timur Kerajaan sekitar tahun 80-an. Ekoran sumbangan ini, Abdul Razak berjaya merapatkan hubungan di antara Malaysia dan Jepun pada tahun 1995. Pada Februari 2013, Universiti Hiroshima dengan berbesar hati telah menganugerahkan ijazah kehormat kepada Abdul Razak. Pada tanggal 18 Julai 2013, Abdul Razak telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di sisi keluarga tercinta. Walaupun nasib tiga sahabat karib ini berbeza, namun persahabatan ini akan terus kekal hingga ke syurga. Semoga mereka semua ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.